A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekali lagi kuat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali kita ucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT yang masih memberikan kita berada di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia pada waktu yang mulia. InsyaAllah hari ini saya akan mempengerusikan forum yang bertajuk Hijrah, nak mula tang mano. Tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita memperkenalkan kita punya kedua panel hebat kita. Yang pertama sekali, Ustaz Ahmad Fazli bin Abdul Aziz. Beliau memiliki pendidikan ijazah sarjana muda pendidikan dalam bimbingan dan kaunseling kepujian kelas pertama di Universiti Putra Malaysia. Kelayakan beliau sebagai Certified Spiritual Neuro-Linguistic Program Trainer. Beliau juga telah mendapat banyak anugerah dan pencapaian. Antaranya adalah anugerah Knight Chancellor Universiti Putra Malaysia pada tahun 2008, anugerah Graduan Sains Kemasyarakatan peringkat Negeri Kelantan pada tahun 2008, dan juga ikon dakwah Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Beliau juga pernah berada ataupun berada di dalam TV Al-Hijrah di Kaca TV. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, yang kedua kita beralih kepada panel yang kedua, iaitu Ustaz Muhammad bin Mohsin. Beliau merupakan anak kelahiran rantau Negeri Sembilan. Beliau telah mendapatkan pendidikan tinggi di salah sebuah universiti di Jordan. Beliau juga pernah dijemput sebagai juru program di Kaca TV. Beliau juga salah seorang pakar motivasi yang berfokuskan pada pembangunan akhlak dan juga akademik di seluruh pelosok negara. Beliau merupakan tenaga pengajar kepada syarikat dan juga korporat besar di Malaysia. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah hari ini kita akan mulakan forum kita dengan ada dua format. Yang pertama, pusingan yang pertama saya akan berikan soalan dan para panel akan menjawab dalam masa lingkungan 10 minit, dan beralih kepada pusingan yang kedua, para panel juga menjawab dalam lebih kurang 10 ke 15 minit sekaligus membuat kesimpulan dalam forum ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, soalan pertama kepada panel yang pertama, Ustaz. Selalu kita lihat di dalam masyarakat, sama ada di media sosial ataupun orang di sekitar kita mempunyai dilema untuk berhijrah. Saya secara peribadi ingin mengetahui apakah proses ataupun langkah-langkah ataupun tindakan seseorang itu yang ingin berubah. Khususnya kita ini akan berhijrah daripada 2023 ke 2024. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak berapa semangat. Assalamualaikum. Dia kalau bagi salam skema je semua macam senyap, dia kan? Tapi kalau bagi macam salam datang rumah tu dia semangat sikit. Baik, terima kasih kepada Ustaz Cikgu apa? Cikgu Ahmad Haikal selaku moderator pada malam ini. Sahabat saya yang saya jumpa belakang tadi, dia tegur saya. Dia kata pasal nampak putih sangat. Saya kata pucat sebab nak duduk bersama panel yang hebat. Ustaz Cik Mat. Allahu Akbar. Yang berbahagia pengurusi Masjid Sikamat, nama pendeknya Masjid Sikamat, Arah Jawatan Kuasa Masjid, para imam, para bilal, dan yang saya kasihi sekalian, jemaah
masjid pada malam ini yang saya tengok nak nampak ruang kosong pun payah. Sebab ramai orang. Alhamdulillah, subhanallah. Sama-sama kita sebut Alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab pada malam ini Allah himpunkan kita, Allah izinkan kita untuk duduk dalam masjid ni. Allah gerakkan hati kita. Saya ni sebenarnya satu benda, kalau saya bercakap mula-mula saya akan sebut macam ni. Tuan-tuan sekalian, saya tak percaya kepada kebetulan. Kan? Saya tak percaya kepada kebetulan. Maknanya bila tuan-tuan datang pada malam ini, saya yakin ada yang memang nak datang daripada awal. Dia tengok banner, ya Allah, dia tengok ada macam Cik Fazli. Tapi kenapa dalam gambar lain, kat luar lain? Ni gambar lama ni, ya Allah. Saya sendiri pun tak percaya tengok aku dulu macam tu rupanya. Okey. Okay. Ada orang memang nak datang, tetapi ada orang yang mungkin nak datang tak datang, nak datang tak datang, tapi bawa kereta tiba-tiba sampai. Kan? Ada orang memang langsung tak fikir nak datang, datang nak singgah solat, tapi bila tengok ada forum dia stay sampai habis. Subhanallah. Maknanya Allah tentukan kita untuk berada di sini, pasti ada hikmah di sebaliknya. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, pertama-tamanya sama-sama kita sebut Alhamdulillah. Baik tuan-tuan sekalian, bila sebut tentang soal hijrah ni, saya ni baru ni saya bila tengok balik poster, saya nampak Ustaz Zul Ramli. Sebab hari Khamis lepas saya duduk dengan Ustaz Zul Ramli, forum juga pasal hijrah juga. Tapi malam tu saya jadi moderator. Ustaz Zul jadi panel lah. Jadi bila duduk sebagai moderator tu, saya ambil banyak ilmu daripada Ustaz Zul Ramli. Dan saya tertarik bila kita sebut tentang hijrah ni tuan-tuan sekalian. Dia kata manusia ni lahir dengan fitrah memang penuh dengan nak buat baik. Kan? Manusia tuan-tuan sekalian, bila Allah lahirkan kita ni, maknanya kita lahir daripada mak kita ni. Kan? Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kan? Maknanya setiap bayi yang lahir ni suci bersih, dia seperti kain putih, seperti kain putih. Bila saya belajar kaunseling tuan-tuan sekalian, saya belajar teori tentang barat. Dia cerita tentang manusia ni. Dia kata manusia ni beza dengan Islam, apa yang Islam ajar. Dia kata apa? Manusia ni lahir dengan penuh keterdesakan. Terdesak apa dia? Satu survival, okey. Satu lagi adalah dipanggil desakan libido ataupun seksual. Satu lagi survival, desakan nak makan ni. Contoh dia bagi bukti dia. Kenapa bayi bila menangis, bila keluar dia menangis? Bila mak bagi susu diam lah. Nampak desakan. Dia kata dia lahir dengan penuh desakan. Maknanya bila dia membesar, mak ayah akan mencorakkan dia, membentukkan dia supaya jadi baik ke tak baik. Tapi Islam tak. Islam dia mulakan dengan apa? Manusia ni lahir putih, suci, bersih. Dan bila duduk dengan Ustaz Zul Ramli, bahkan dia kata sebenarnya semua manusia ni dia ada fitrah bertuhan. Ni saya ambil kata-kata Ustaz Zul Ramli ni. Fitrah bertuhan. Maknanya sebelum kita cerita pasal hijrah ni, maknanya tuan-tuan sekalian, kita semua ni semua nak jadi orang baik. Kita bila kahwin semua sekalian, bila kita kahwin, automatik kita nak jadi suami yang baik. Bila kita jadi isteri, kita automatik kita nak jadi isteri yang baik. Bila kita nak jadi anak, automatik bila kita jadi anak ni, kita sedar kita anak, kita nak jadi anak yang baik. Cuma dia kata apa berlaku? Hatta dia sebelum tu, hatta dia cerita Fir'aun pun. Dia cerita ada 4 bila Allah sebut dalam Quran berkaitan dengan hati. Pertama Allah sebut perkataan sadrun, dada. Kan? Kemudian dia kata dalam sikit Allah sebut tentang perkataan qalbun. Jangan salah sebut, kalbun jadi lain. Siapa belajar bahasa Arab tahu lah. Awaklah idaman kalbi saya. Salah sebut tu maksudnya awaklah idaman anjing saya, jadi maksud dia. Okey. Qalbun. Yang ketiga, lebih dalam sikit dia kata fuadun. Kemudian yang lebih dalam sekali disebut sebagai lubbun. Dan dia kata Fir'aun ni teman sekalian, Allah bagi dia terlalu banyak kelebihan. Kita ni dah kaya dah. Kan? Saya yakin dalam ni semua orang kaya-kaya, alhamdulillah. Tetapi kaya kita tak sekaya Fir'aun lagi. Kan? Popular. Ramai orang nak popular hari ni teman sekalian. Macam-macam orang buat kat TikTok. Assalamualaikum dan selamat pagi. Siapa yang gelak tu dia boleh tengok dah tu. Mana yang tak gelak tu saya faham. Tuan-tuan suci daripada TikTok. Nah, macam-macam orang buat. Sebab apa nak popular? Sebab bila popular ni banyak benda yang boleh dapat. Dapat duit, kekayaan dan sebagainya. Tapi nak kaya, nak cerita popular, Fir'aun dulu lagi popular.
Sehingga dia boleh sampai satu tahap nikmat yang dia dapat menyebabkan dia sendiri mengaku sebagai Tuhan. Tetapi di saat yang terakhir sebelum laut bercantum kembali, pada saat ini tiba-tiba dia nak mengaku Allah sebagai Tuhan. Maknanya fitrah manusia nak ke arah kebaikan. Cumanya tuan sekalian, kadang-kadang kita ni jalan ni masing-masing kan. Kadang-kadang jalan kita ni macam-macam. Ada orang, saya bagi contoh tuan sekalian yang datang masjid. Ada orang daripada sekolah rendah lagi, 4 tahun, 5 tahun kekal datang masjid sampai ke sekarang. Alhamdulillah. Ada orang kan umur 40 baru insaf. Tetapi walaupun baru insaf, bermula daripada umur 40 tahun, setiap hari datang masjid tak terlepas walau satu waktu. Ada orang. Ada orang dah hujung-hujung usia kan, baru nak datang, alhamdulillah tak ada masalah. Tetapi yang paling kita risau adalah ada orang yang sampai ke sudah tak datang-datang. Kan? Sampai ke sudah tak datang-datang. Nak ceritanya. Baik, terus sekalian. Jadi berbalik kepada maknanya fitrah manusia adalah kita ni tuan-tuan sekalian adalah manusia yang nak ke arah kebaikan. Kan? Tak kira kita ni macam mana orangnya, apa kerja kita, semua kita ni manusia fitrahnya adalah nak kepada kebaikan. Cuma kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ada orang, kenapa bila kita cerita tentang hijrah ni perlu kita ingatkan diri kita, kadang-kadang yang saya bimbang ni adalah kita berada dalam zon selesa. Zon selesa. Nak berhijrah tuan-tuan sekalian, sebab Nabi sebut tentang satu hadis, la hijrata ba'dal fathi ila akhir hadis, muttafaqun alaih. Maknanya selepas penghijrahan berlaku ni tak ada hijrah dah, melainkan 2 perkara. Jihad wa niyat. Maknanya terus sekalian, selepas daripada berlaku pembukaan kota Mekah, tidak ada lagi hijrah secara seperti mana yang disyariatkan oleh Nabi dengan sahabat-sahabatnya berpindah daripada Mekah ke Madinah. Dah tak ada dah. Cuma yang ada sekarang ni apa dia? Adalah jihad. Jihad ni tentang apa? Ni, memerangi musuh yang paling kuat dalam diri kita. Apa dia? Diri kita sendiri. Nafsu kita, kan? Keinginan kita, kan? Sangka buruk kita, pemikiran kita ni, kan? Tengok orang tukar kereta baru, ya Allah, dia tu rasa cikgu je pakai kereta baru ni, mesti buat apa-apa ni. Kan? Dia tengok Cik Mat pula, ya Allah Cik Mat, penceramah motivasi pun takut nak poligami, contohlah. Orang sini kalau gua poligami dia tak gelak, ya subhanallah, dahsyat. Hebat orang sini ya. Sangka buruk macam-macam datang. Terus sekalian, kadang-kadang sebab itu bila sebut tentang hijrah, syarat yang pertama pasal hijrah ni, dia mesti tahu tentang kalau saya sebut sebagai current state, keadaan kita sekarang. Tuan-tuan saya nak tanya sekarang. Saya nak tanya semualah. Adakah kita berpuas hati dengan diri kita hari ini, saat ini, pada ketika ini sebagai hamba Allah? Dari segi kualiti ibadah kita, dari segi kualiti amalan kita, dari segi kualiti kebaikan kita buat. Kadang-kadang terus sekalian, saya ingat kita sebut tentang hijrah ni tak pergi jauh. Cukup kita tengok solat kita, cukup. Kan? Kadang-kadang dalam solat kita terus sekalian, saya bimbang dalam solat pun kita berdosa. Tengah semayang berdosa. Kan? Itu tak cerita lagi tengah semayang tu macam-macam benda terlintas tu. Kan? Kalau orang perempuan lah, contoh orang perempuan, saya bagi contoh selalulah. Semayang dalam keadaan tenang kan. Dia angkat takbir tu, Allahu Akbar. Dia boleh bayang tu masuk ke dapur, pergi kat peti ais, buka tengok ikan ada 3 ekor, nak masak apa je lagi. Kiranya bagi salam tu, Assalamualaikum tu siap 2-3 lauk dah siap tu. Kan? Kita orang lelaki, saya ingat ada satu cerita tu Cik Mat satu ustaz dia cerita, dia kata ada imam tu beli kereta baru. Jadi tengah angkat takbir tu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun teringat, kereta aku kunci ke belum lagi? Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tangan masuk poket. Ar-Rahmanir-Rahim. Tekan, tik-tik. Sempat lagi. Nak ceritanya kan, maknanya tak ada fokus langsung kita pada kita nak menyembah Allah tu, dari segi kualiti fokus, kualiti apa, perhatian kita tu, pengharapan, emosi kita tu. Sebab tu kadang-kadang bila sebut dalam solat dengan contoh, kadang-kadang saya selalu sebut macam ni.
Kita ni sekalian, hidup kita ni, setiap orang ni, yang saya yakin setiap daripada kita yang duduk di sini, tak terlepas walau seorang, masing-masing ada ujian kan? Masing-masing ada masalah masing-masing kan? Kan? Dengan kaya, masalah orang kaya. Orang miskin, masalah orang miskin. Orang popular, masalah orang popular. Orang tak popular, masalah orang tak popular. Orang mengaji, masalah orang mengaji. Semua ada masalah. Kalau fikir balik, kenapa Allah bagi kita masalah? Supaya bila kita angkat takbir, kita nak urus emosi kita tu dengan Allah. Sebab tu saya tanya tadi kan, dalam keadaan tak ada masalah, solat kita dengan ada masalah, beza. Kalau ada masalah, berdiri pun menitik air mata, tak angkat takbir lagi. Nak ceritanya kan? So tuan sekalian, sebab itu pertama sekali bila kita sebut tentang hijrah, proses yang pertama adalah kita tahu apa yang kita nak ubah. Kita tahu tak apa kelemahan kita sekarang. Kita tahu tak apa yang kita nak tambah baik. Yang tu yang paling penting dulu. Kita kena tahu apa yang kita nak tambah baik, tuan-tuan sekalian. Kan? Sama ada dalam ibadah, dalam kehidupan kita, sedekah kita, tuan-tuan sekalian. Sebab kadang-kadang kita ni bukan apa, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita contoh dalam ibadah kita banyak duduk dalam zon selesa. Contoh saya bagi sedekah, bab sedekah contoh. Kita ambil contoh sedekah Jumaat je contoh. Kan? Ada orang, tuan-tuan sekalian, 50 tahun hidup. 50 tahun hidup. Tabung masjid lalu, yang keluar tu yang biru tu je lah. Maknanya 40 tahun tu biru tu je, langsung tak ada peningkatan kan. Sedangkan gaji bertambah, pendapatan bertambah, kereta pun makin lama makin bertukar, makin besar. Saya kata tuan sekalian, salah satu cara kita nak didik hati ni, tuan sekalian, tabung lalu keluar yang paling besar. Berapa yang paling besar ada? RM50. Letak RM50. Tapi biasa letak tu, ya Allah, RM50. Tabung lalu, ya Allah. Jangan pergi cari balik lah, ambil baki, janganlah. Kan? Maknanya selagi hati tu rasa macam, ya Allah tu kan, maka itulah dia. Letaklah. Kan? Dan lama kelamaan, bila RM50 tu rasa biasa, maknanya tuan sekalian kena upgrade lagi. Kalau RM50 tu dah rasa tak rasa dah dalam hidup kita, rasa macam, alah RM50, alah biasa je lah. Maknanya kena upgrade, kena tambah lagi. Barulah sentiasa kita ada rasa tu, ya Allah, kita akan bugarkan emosi kita dengan Allah sentiasa bila kita letak apa yang kita harap. Jadi kadang-kadang bila dah terlalu selesa, terlalu biasa ni, kadang-kadang kita tidak ada emosi. Allah bisa tegal biasa. Dalam istilah saya selalu guna adalah keterbiasaan membunuh perasaan. Hatta dalam ibadah kita, semayang dah tak rasa apa kan, pergerakan ada, boleh berkhayal, maknanya tidak ada perasaan. Sebab itu sekalian, balik pertama adalah kita kena tahu apa yang kita nak kena ubah tu. Kemudian barulah kita, tuan-tuan sekalian, pergi kepada proses yang kedua, iaitu tak lain dan tak bukan, kita memang kena minta dengan Allah untuk berubah. Tak payah ceritalah teknik macam-macam. Saya boleh cerita macam-macam teknik barat semua ada. Cik Mak lagi power lah. Tapi nak cerita, tuan sekalian, bila kita pegang perkataan la haula wala quwata illa billah, kita ni tak ada daya upaya, tuan sekalian. Nak gerak jari pun tak dapat. Sebab itu bila nak buat perubahan itu mesti bersandar secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan Allah apa yang kita nak ubah. Kemudian baru kita cari cara dan kaedah. Cara dan kaedah tu soalan Cik Mak lah. Kalau saya jawab sekarang nanti kan Cik Mak boleh hurai lagi lah, tak apalah kan. Tapi nak ceritanya, nak tak nak, dia mesti bermula dengan doa, minta dengan Allah, tuan sekalian. Hari ni, tuan sekalian, kadang-kadang bila kita buat sesuatu, kita rasa keberkesanan itu bergantung kepada cara semata-mata, menyebabkan kita lupa yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Kan? Sebab itu, tuan sekalian, saya ingat cukup saya kata, sebab saya tengok cikgu dah pegang mikrofon, nak angkat letak bila nak berhenti ni kan. So saya nak ingat, saya mesti ambil dua perkara dulu. Pertama adalah kita tahu apa yang kita nak ubah secara spesifik dan detail, dan yang kedua adalah kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain Cik Mak akan sambung insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okay, soalan yang seterusnya kepada Cik Mat. Ramai orang mempunyai kesedaran berkaitan untuk melakukan penghijrahan. Boleh ke Cik Mat berikan petua hijrah? Sebab kadang-kadang ada orang bermula ni, dia hijrah dia untuk bermusim. Waktu musim Palestin datang, dia mula hijrah, datang masjid. Tapi bila dah kurang sikit, dah sayu sikit, okey, mula dah tak datang. Dan yang keduanya, sebab ada peribahasa kan, hangat-hangat tahi ayam. Jadi kita
Macam mana kita nak mengelakkan daripada hijrah kita ni bermusim dan ikut-ikutan? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan pengacara, Cikgu Haikal, Ustaz Najib selaku pengurusi, seluruh jawatankuasa Masjid Sikamat, sahabat panel saya, Ustaz Fazli, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Sihat ya tuan-tuan ya? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila pengerusi tanya saya, manusia berubah tapi hangat-hangat teh ayam, kejap jadi, kejap tak jadi. Nombor satu tuan-tuan, jawapan dia tahniah. Sebab itu maksudnya kita manusia. Betul tak tuan-tuan? Kalau jadi je tu robot. Betul kan? Dia kejap jadi, kejap tak jadi, itu biasa, normal. Manusia iman dia naik turun. Yazid wa yanqus. Ada masa sampai masjid, ada masa kat kedai tom yam. Betul kan tuan-tuan? Ada masa kita sedekah, ada masa kita ngapa orang pula, kan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, supaya hijrah kita itu konsisten, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini, mudah-mudahan ada kebaikan. Kita amalkan 7S tuan-tuan. Tuan-tuan ada handphone, tuan-tuan salin lah ya tuan-tuan ya. 7S. Macam mana kita nak buat hijrah tu konsisten. Pertama tuan-tuan, S pertama, sendiri. Perubahan mesti bermula daripada diri sendiri. Ini pegang nombor satu. Nak keluarga kita berubah, kita berubah. Nak anak kita berubah, kita berubah. Nak di tempat kerja kita berubah, kita berubah. Nak orang lain berubah, kita sendiri berubah. Sebab kita tak boleh ubah sesiapa pun tuan-tuan. Kita hanya boleh mengubah diri sendiri. Allah hanya bagi kuasa pada kita untuk membentuk dan mengubah diri sendiri. Sebab itu last sekali yang kena tanya siapa? Kita. Allah tak tanya pasal orang lain. Allah tak tanya anak kita jadi tak jadi. Allah tak tanya bini kita macam mana. Tapi Allah tanya kita, apa kita buat untuk mereka? Apa kita lakukan untuk mereka? Apa kita lakukan untuk diri kita ini tuan-tuan? So itu formula pertama. Formula 7S. Tuan Fazli pandang saya beri bona tu. Tengah habis serap ilmu, serap ilmu. Comel lah saya kan. Sebab tuan-tuan, saya ni tengok poster ni tuan-tuan, saya seorang je yang bukan artis saya rasa. Lain semua artis belakang tu. Kan? Sampai kat bawah nah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan ada tempias lah kan. Baik, itu S yang pertama tuan-tuan ya. Bermula daripada diri sendiri. Ibu-ibu nak keluarga bahagia, jangan harap kek laki berubah. Ni semua abang punya pasal. Tak, biar dia. Kita berubah. Sebab kita ada kuasa untuk mengubah perasaan kita. Kita ada kuasa untuk mengubah fikiran kita. Kita ada kuasa untuk mengubah perkataan kita. Kita ada kuasa untuk mengubah sangkaan kita. Kita ada kuasa untuk mengubah apa yang ada di sekitar kita, ubah. Kita buat perubahan, insya-Allah orang lain pun juga akan berubah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nombor 2, S yang kedua, supaya perubahan tu konsisten tuan-tuan, S kedua, sikit-sikit. Jangan buat banyak-banyak, nanti loteh. Jangan buat banyak-banyak, ponek. Sikit-sikit tuan-tuan. Kalau sebelum ni tak biasa puasa, jangan nak dekat Ramadan ni dibantai ambil puasa Rejab, Syaban tu kan, dibalun ni betul-betul kan. Dia baru belajar puasa sudah high krem, perut krem, semua krem.
Tuan-tuan, sikit-sikit. Tak biasa baca Quran, sikit-sikit. Orang lain mungkin handa satu hari satu juzuk, tuan-tuan. Tak mampu kita, tukar satu hari satu muka. Tak dapat satu hari satu muka, satu hari separuh. Separuh tak dapat, satu hari satu ayat. Kan payah benar, tuan-tuan. Yasin, sadaqallahul azim. Besok wal Quranil hakim. Kok malih benar lah kan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sikit-sikit. Buat apa pun sikit-sikit. Kita nak ubah rumah kita ni supaya cantik, sikit-sikit. Mula-mula keluarkan yang tak pakai. Cuba tengok pasu-pasu, bunga-bunga lama, mak-mak kan, cuba tengok bunga-bunga yang dah berabuk tu kan. Dia time raya dikibih bunga tu. Kan? Tak raya dia tak boleh, tak tahu je bunga tu. Cuba buang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. S yang kedua, sikit-sikit. S ketiga, tuan-tuan, nak buat perubahan. Formula yang ketiga, sekarang. S yang ketiga, sekarang. Jangan tunggu besok, tuan-tuan. Inilah masalah sebab kita ni ikut azam tahun baru. Kau bila nak kuih? Tahun depan. Dan tengok azam dan tahun depan. Kan? Kau bila nak kahwin? Jumaat tahun depan. Masalah ada 48 Jumaat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. So nak buat apa-apa pun sekarang. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu minggu depan. Jangan tunggu tahun depan. Apa-apa nak buat sekarang. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, esok belum tentu hidup. Setuju, tuan-tuan? Jangankan besok, malam kang pun belum tentu hidup lagi. Betul tak? Tantah tidur, bangun-bangun dah tak ada. Jadi nak buat perubahan sekarang. Nak bina keluarga sekarang. Nak sayang isteri sekarang. Nak minta maaf dengan suami sekarang. Nak sayang anak sekarang. Nak berjaya sekarang. Nak berubah sekarang. Nak cemerlang sekarang. Semua sekarang. Sekarang. Nak semangat sekarang. Sekarang ni kena semangat. Sebab kalau dalam masjid tak semangat, kat luar masjid agak macam mana? Lagi tak semangat, tuan-tuan. Nombor apa dah tu, tuan-tuan? Nombor 4. Baik. Nombor 4, tuan-tuan. Tuan-tuan okey, saya rasa suara saya ni macam bingit benar lah. Boleh tuan-tuan? Okey, kalau okey tak apa. Saya teruskan. Nombor 4, S yang keempat, suasana. S nombor 4. Nak buat perubahan, bagi konsisten, suasana kena ada, tuan-tuan. Supaya kita ni rajin baca Quran, buatlah suasana Quran. Quran sonang nampak, Quran sonang capai. Kau rasa macam tak berapa nampak, boleh Quran besar. Kan? Boleh yang Imam Tarawih punya Quran tu. Apa Mushaf Qiyam nama kan? Sol lembar buka kan? Maksudnya cipta suasana. Mahu suasana solat dalam rumah kita. Nak anak solat, belikan baju solat untuk dia. Belikan kopiah dia, belikan tolokong dia, belikan sejadah. Setiap satu ada sejadah. Ni kau punya. Apa lagi? Rumah kita ada pula, kita buat mihrab dia. Ini untuk semayang sunat. Untuk ayah nak semayang, kalau ayah tak sampai masjid ke apa, ni untuk semayang kat rumah. Time semayang lagi 10 minit nak azan ke nak apa, tutup semua benda. Wujudkan suasana. Sebenarnya tuan-tuan, manusia dia tak perasan 80% hidup dia ditentukan suasana. Tak perasan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia rasa hidup dia buat keputusan. Tak, sebenarnya 80% hidup dia ditentukan oleh suasana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, nombor 6. Bagus, maksudnya alert lah tu. Bagus. Saya pun tak hafal ni, tuan-tuan. Nombor 5. Macam mana nak perubahan tu konsisten? Selalu pesan, nasihat, menasihati. Maknanya selalu ingat, mengingati. Selalu. Kalau kita dah berjanji nak berubah, cakap dengan isteri kita, abang ni dah janji ni, tahun ni abang tak nak minum manis. Tahun ni abang nak potong karbohidrat.
makan nasi separuh je. Abang ni apa kita pesan sebut pada isteri kita, supaya bila isteri tahu, nampak, isteri pesan pada kita. Isteri nak apa pun sebut pada suami, saling sebut menyebut, saling pesan memesan, saling nasihat menasihati. Sebab apa tuan-tuan? Manusia ni cepat lupa. Laju ni bagus ni, alhamdulillah. Nombor 6 tuan-tuan dan puan-puan, macam mana supaya kita boleh buat perubahan konsisten tuan-tuan dan puan-puan? Sucikan hati. Sebab manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada unsur yang paling dalam, namanya hati. Nabi kata, hati ni kalau baik, baik. Nabi kata, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya dalam diri manusia ada seketul daging. Idza salahat salaha jasadu kulluhu, idza fasadat fasadat jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu. Nabi kata, dalam diri manusia ada seketul daging, kalau baik daging tu baiklah, kalau rusak daging tu rusaklah. Ketahuilah daging tersebut adalah hati. Sebab tu tuan-tuan, nak buat perubahan, dia mesti datang daripada hati, datang daripada kehendak yang paling dalam. Sucikan hati kita, bersihkan hati kita, singkirkan sifat-sifat yang mazmumah, singkirkan benda-benda yang tak baik, sucikan hati kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, perubahan tu konsisten. Buat perubahan lillahi ta'ala ni, suci paling bersih ni lillahi ta'ala. Aku berubah kerana Allah, bukan berubah sebab pasangan, bukan berubah sebab anak, bukan berubah sebab mak ayah, bukan berubah sebab jiran, bukan berubah sebab orang lain, tapi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dan last sekali tuan-tuan dan puan-puan, betul ke yang last tuan-tuan petua nak berubah, yang terakhir, S yang terakhir, solat tuan-tuan. Subhanallah. Kenapa banyak benda tak konsisten? Sebab solat pun tak konsisten tuan-tuan. Dalam banyak-banyak amalan yang Allah suruh kita buat, amalan yang kena buat setiap hari, solat tuan-tuan. Kita kena buat sehari, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi Allah perintah asalnya 50 kali. Betul Ustaz kan? Isra Mi'raj dulu asal 50 kali. Nabi minta diskaun sampai jadi 5 kali tuan-tuan. Tapi maha baik Allah, walaupun kita semayang 5, pahala sama macam 50. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak datangkan konsisten solat? Siapa konsisten solat, solat akan bagi kesan di luar hidup dia, di luar solat. Yang solat itu bagi kesan di luar solat. Tapi kalau solat pun malas, benda lain pun malas tuan-tuan. Kalau solat pun lalai, benda lain pun lalai. Kalau solat pun tak fokus, benda lain pun tak fokus. Kalau solat pun tak tahu apa maksud, benda lain pun kita main hantam semua benda tuan-tuan. Jadi sebab tu S yang terakhir ni, pelihara solat kita tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memelihara kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Cik Mat. Apa yang kita dapat, atau saya simpulkan apa yang Cik Mat cakap tadi, berkaitan dengan kita perlu berubah dan perbaiki diri, iaitu dengan sedikit demi sedikit. Kerana amal yang sedikit itu lebih Allah cintai daripada amal yang besar tapi secara tidak konsisten. Azan lagi berapa minit? Lagi 8.30. 8.30, okey. Sebenarnya saya dah rasakan kehangatan dalam kedua-dua panel ni, tapi kalau saya teruskan mungkin akan ambil masa, kita bagi azan dulu lah sebelum kita teruskan ke pusingan yang kedua. Boleh insya-Allah. Sementara azan tu kita zikir sama-sama boleh ke? InsyaAllah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رب هذه التي سيدنا محمد وشرف الدرجة Alhamdulillah. Baiklah, kita terus ke pusingan yang kedua. Baiklah Ustaz Fazli. Pepatah Inggeris pernah mengatakan show lain macam orang sekamat ni. Pepatah terus Inggeris ya. Baik. Silakan. show me your 5 closest friend, I will show your future. Tunjuklah kan saya 5 orang terdekat dengan saya dan saya akan tunjukkan masa hadapan anda. Okey. Soalan kepada Ustaz, apakah peranan orang terdekat dalam usaha untuk seseorang itu untuk berhijrah? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Tuan-tuan sekalian, saya tertarik bila Cik Mat sebut tadi salah satu S dalam perubahan ini adalah suasana. Sebab apa? Tuan-tuan puan-puan ingat tak tentang satu hadis tentang seorang lelaki yang dia pergi jumpa seorang hamba Allah yang rajin beribadat. Dia ni dah bunuh 99 orang lah. Pernah dengar tentang hadis ni? Kan? Dah bunuh 99 orang. Pergi tanya orang yang rajin ibadat tu tadi, dia tanya, adakah aku ni masih ada ruang dan peluang untuk bertaubat? Jadi apa kata orang ni? Kata ahli ibadat ni tadi, dia kata, tak boleh dah ni.
Ini dah 99 orang ni Allah tak terima, besar sangat dosa ni. Sekali kawan tu marah, naik marah dia bunuh, cukup 100. Kan? Ini kalau kita bab emosi kita sekalian, inilah berlaku. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni, antara benda yang mudah trigger ni adalah emosi. Antara waktu yang paling senang kita nak check kita emosi ni okey tak okey ni, saja saya nak selit sikit pasal emosi. Okey tak okey ni tahu waktu bila? Waktu bawa kereta. Oh, waktu bawa kereta ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita tengok muslimat pakai purdah, masuk gear pun bismillah. Tapi bila orang cucuk belakang, dia punya cucuk tu jaga kau. Kan? Waktu bawa kereta ni emosi punya tiga. Okey. So, jadi dalam hadis tadi, akhirnya dia naik marah, dia bunuh, dia cukup 100. Tapi Allah detikkan hati dia masih lagi rasa nak bertaubat, masih lagi nak insaf, masih lagi macam ada tak ruang kan, sehingga dia bertemu dengan orang yang alim. Dan bila ditanya pada orang alim, orang tu kata sebenarnya keampunan Allah ni jauh lebih besar daripada dosa kita. Maka dia kata insya-Allah Allah akan terima taubat kamu. Cuma satu syarat. Apa dia? Kamu kena pindah daripada kampung yang kamu duduk sekarang, kena pergi cari satu kampung lain. Maknanya apa? Elemen suasana ni penting. Sebab tu tuan sekalian, kalau saya bagi contoh, berdasarkan statistik, kenapa ada orang yang terlibat dengan dadah bila dia masuk AADK ke, dia masuk dia masuk pusat serenti ke, orang yang keluar penjara kan, contoh masuk penjara, keluar penjara, antara kegagalan untuk mengekalkan perubahan ni sebab apa tahu? Sebab bila dia kembali bertemu, berjumpa balik dengan circle geng-geng lama ni. Ni. Sebab tu Nabi sebut ada satu ini berkaitan dengan bila kita berkawan, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Siapa yang kita kawan ni main peranan besar pada kita. Sebab apa? Sebab kita ni ada emosi. Emosi ni antara benda yang paling mudah berjangkit. Maknanya teman sekalian, perubahan memerlukan suasana. Sebab tu kalau contoh, bila kita contoh ada pasangan kita nak berubah, yang saya ambil contoh tadi, suami bagi tahu, abang mulai hari ni pesan memesan yang nombor berapa tadi? Nombor 4, saling pesan memesan tu kan. Abang mulai hari ni insya-Allah abang nak solat, nak jaga solat. Kan? Nak jaga solat. Jadi kalau abang tak semayang, tolong tegur abang. Kan? Jadi kita tengok 3-4 hari tu memang suami tu rajin semayang. Hari kelima nampak macam malas. Jadi isteri pun datanglah tegur. Abang, ingat tak bang, abang kan janji nak ubah, nak jaga solat. Nantilah. Okey. Dia bangun semayang. Hari ke-10, isteri datang lagi, tengok dia malas. Abang kata nak solat. Alah nanti saya bangunlah, saya semayanglah. Kan? Isteri biar lagi, tahan lagi. Hari ke-15. Bang, dia tak tahan dah. Orang rumah pun geram juga kan. Suruh pesan tapi tak berubah juga kan. Bang, subuh ni bang. Bang, abang tahu tak selimut abang tu sama dah macam kulit babi tu, tahu tak? Dia punya geram tu kan. Tapi nak ceritanya, teman sekalian, dalam kita membantu orang berubah pun kadang-kadang yang menguji kesabaran kita. Sebab itu sebenarnya antara saya selalu sebut tentang antara benda yang kita perlu juga bersabar ni adalah apabila kita nak bantu orang berubah. Betul, kita tak boleh ubah orang, tetapi kita boleh menyediakan suasana yang membantu perubahan. Contoh, abang nak semayang, bang, sejadah saya dah bentangkan untuk abang. Kan? Kita pun berdiri siap-siap, abang, saya nak komat ni. Oh, saya pula komat. Kan? Jangan sampai saya komat, bang. Maknanya membantu perubahan membantu menyediakan suasana untuk berubah. Itu satu. Yang kedua, teman sekalian, dalam kita menegur pasangan ni kan, saya memang tulis dalam buku ni tentang teknik dan cara nak berbincang dalam rumah tangga. Sebab saya rasa antara benda yang kita biasa buat, contoh katakanlah dalam rumah tangga kita dah bagi tahu, okey abang, giliran abang buang sampah. Okey, maknanya buang sampah ni tugas hari Minggu tugas saya, hari weekday hari abang, weekend hari saya. Contoh, dia tukar. Tiba-tiba hari dia sepatutnya buang, dia tak buang. Kita pun geram lah kan. Kita pun sebut. Apa yang kita sebut? Pertama kita akan sebut, kita tegur lah. Tapi tegur ni ada dua cara. Pertama disebut sebagai kritik, yang dua disebut sebagai komplain.
Ada beza kritik dengan komplain ni. Kritik ni macam ni. Abang, bukankah sepatut giliran abang ni? Patut abang yang buang sampah ni. Abang ni pemalas betul lah. Saya geram betul dengan abang. Kan? Memang nyesal kahwin orang yang malas macam awak. Contoh. Itu adalah kritik. Kenapa saya kata kritik? Dalam ayat tadi, dia ada perkataan melabel. Awak pemalas, awak bodoh, awak ni. Ni kita biasa buat ni. Kan? Yang sebenarnya, ini sebenarnya boleh menyebabkan kadang-kadang perubahan tu jadi menyakitkan pasangan. Tambah lagi, dia naik pada level kedua. Bila kritik tak jalan, komplain tak jalan, dia masuk kepada sindir. Abang, saya tengok abang dengan sampah ni tak ada beza dah. Dia geram. Sebab tu saya kata dalam rumah tangga ni, kata-kata benda ni kita nak ubah. Kadang-kadang kita nak bantu perubahan pasangan, kita terlupa kita yang menyebabkan pasangan tu kadang-kadang sakit hati nak berubah. Sebab apa? Cara kita. Kan? Sindir ni tuan sekalian lebih menyakitkan daripada tegur direct. Jangan kata suami isteri, kita dengan kawan-kawan pun kan. Kan? Apa? Bila husband benda macam suami tu macam nak berubah sikit, kita pun, bang, ya Allah, tak sangka bang meh panggil anak-anak semua pergi salam dengan bapak kamu, rasa tak sampai 3 Jumaat lagi lah habis dah tu. Duduk sini. Sebab tu benda ni pada saya kita kena jaga. Sama juga dalam kita menegur pasangan kadang-kadang saudara sekalian. Ini saja masuk bab pasangan sikit. Sebab saya kaunselor rumah tangga. Saya memang kaunselor rumah tangga, sampai sekarang saya mengendalikan sesi kaunseling rumah tangga. Kadang-kadang saudara sekalian, aku dah lupa nak cakap apa tadi. Pasal Cindy tadi kan. Tak apalah, biarlah. Okey. So teman sekalian, apa saya nak cerita di sini adalah kita kena membantu perubahan pasangan, sediakan suasana. Okey. Cuma kadang-kadang bila saya ambil contoh macam ni. Kadang-kadang kenapa kita ni susah nak berbincang suami isteri ni, sebab apa tahu? Sebab ego. Ego ni biasa orang kata orang lelaki ego, orang perempuan tak ego. Saya kata tak. Ego ni tak kira lelaki ke perempuan. Kan? Dia sebenarnya dibentuk oleh bagaimana kita membesar, bagaimana kita hidup suasana sekitar kita. Kalau kat tempat kerja, kita lah ketua pengarah. Suami kita kerja dispatch. Agak-agak balik rumah tu macam, abang, susah nak buat benda tu. Sebab apa? Dekat pejabat kita boleh mengarah semua lelaki-lelaki ikut semua segala arahan kita kan. Tiba-tiba balik rumah tu dia nak turunkan ego tu bukan senang. Itu saya nak cerita pasal ego. Kan? Dan kadang-kadang yang ego ni sebenarnya bukan orang yang menegur. Biasanya bila kita tegur orang, kita rasa orang yang ditegur itulah ego, tak nak dengar. Kadang-kadang yang lebih ego ni adalah orang yang menegur. Sebab apa? Sebab kita rasa kita betul, dia salah. Bila dia salah, dia kena dengar apa yang kita sebut ni. Maka sedar tak sedar terus sekalian, kadang-kadang kita tegur dalam keadaan kita menyakitkan dia. Sebab itu terus sekalian, bila bercakap tentang hal sebegini, berbalik kepada cerita tadi, bila kita ada seseorang dalam rumah kita, dalam keluarga kita nak berubah, kita kena bantu. Pertama, sediakan suasana yang kondusif. Jangan duduk mengatur, jangan duduk hina, jangan duduk peli, tak payah. Kadang-kadang terus sekalian, maaf saya sebut, bukan saja hal rumah ni, kadang-kadang masjid surau kan. Saya surau saya tu, kadang-kadang saya dah perhatilah. Kita ni selalu datang kan. Tuan-tuan saya selalu datang. Tiba-tiba ada orang yang baru datang. Kan? Kita bertanya, dari mana? Oh, dia duduk sini. Oh, duduk sini. Lama? Baru pindah sini ke? Taklah, lama dah duduk. Ni, spontan keluar. Habis tu kenapa selama ni tak datang? Ui, jangan. Orang datang tu alhamdulillah, syukur dah. Tak payahlah tanya kenapa dulu tak datang. Kan? Dia pun siap pesan lagi tu. Lepas ni kena turun selalu. Jangan macam ni. Tak boleh. Kita memang duduk betul nak nasihat tu. Tapi nasihat itu sekalian beri pada orang yang minta. Kan? Sebab tu dalam dakwah ni, antara kehalusan budi Rasulullah SAW dalam dakwah ni, ya Allah. Sebab tu dakwah bilhal Nabi ni yang paling memberi kesan kepada madu'unya, pada para sahabat. Sebab apa? Bagaimana Nabi berhalus dalam dakwah. Orang buat dia marah pun dia masih lagi tenang. Kita ni kalau contoh kan, yalah, bila kita tegur orang sekali, orang tak dengar tu, kita pula melenting. Sebab tu saya kata, sebab apa? Sebab kita ego, kita buat benda betul ni. Tapi bila orang tu buat benda salah, kita tegur, dia tak dengar, kita pula yang jadi macam, pasal kau ni, aku ni ajak kau datang masjid.
Terus sekalian. Sebab itu terus sekalian memang berhati-hati jugalah, kita pun nak kena jaga hati kita sama-sama. Bukan apa, kadang-kadang bimbang kita jatuh dalam satu lubang yang mana kan, yang kita rasa kita buat benda baik, rupanya dalam itulah ada ujub, dalam itulah ada takabur, dalam itulah ada sum'ah. Semua benda yang kita sebenarnya yang sepatutnya sifat-sifat mazumah ini tidak ada sepatutnya dalam kita nak buat kebaikan. Baik, terus sekalian. Yang kedua, terus sekalian, saya nak tambah lagi, memang tak dapat tidak, saya nak cerita macam ni. Sebab baru ni saya forum juga dengan Abang Ijam Madison. Abang Ijam Madison ni orang rantau Tuan-tuan tahu kenal Ijam Madison? Lagu dia tercari-cari di da 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 da. Saya tak ingat lirik dia. Saya tengok muka tuan-tuan tu menyanyi walaupun pakai mask tu saya faham. Kan? Jadi dia cerita terus sekalian, dia dulu macam mana perubahan dia bila dia berubah. Dia kata mak dia ni, mak dia ustazah, ayah dia imam, dia penyanyi. Kan? Jadi dalam keadaan macam tu, sebenarnya dia tahu dia buat benda tu tak betul, dia tahu. Tapi disebabkan oleh doa mak dia, doa ayah dia menyebabkan dia yakin, disebabkan doa ni berterusan dia patah balik. Saya terus sekalian, saya pernah interview seorang maknya, saya tak nak sebut lah nama siapa. Masa maknya yang popular dekat Malaysia ni. Masa tu saya jadi host TV Al-Hijrah. Dia nak bertaubat. Masa tu viral cerita dia. Kan? Saya tak nak sebut nama lah. Dia datang jumpa saya tu, saya tengok, ya Allah, kulitnya lembutnya, ya Allah. Tiba-tiba dia hulur tangan. Aku pun nak salam ke tak? Nak salam ke tak? Lelaki lah. Bila salam terus sekali, ya Allah, lembutnya tangan dia. Kan? Sampai balik rumah, yang awak, tangan awak kena lembut macam dia. Nah, dia cerita masa tu, apa yang menyebabkan dia boleh patah balik lah, adalah sewaktu dia ni sebenarnya lari jauh, pergi pasang buah dada lah, macam-macam cerita lah kan, pergi buat macam-macam. Tapi bila dia balik dekat mak ayah tak buang dia. Mak ayah tak buang dia. Dia buatlah macam mana, memang mak ayah marah, tapi mak ayah tak buang dia. Jadi sampai satu tahap kadang-kadang dia ada terdetik kesedaran. Ingat tak cerita fitrah manusia ni sebenarnya nak buat baik. Sampai satu masa dia terdetik dan sedar, dia kata at least dia ada tempat untuk balik, iaitu mak ayah dia, tempat dia nak rujuk, tempat dia nak share, dia nak kongsi masalah. Sebab terus sekalian, bila nak hijrah ni, dia kena keluar daripada zon selesa. Zon selesa, nak keluar daripada zon selesa ni bukan mudah. Dia kena masuk kepada zon ketakutan. Contoh, bila dia nak berubah, orang terima tak? Bila dia berubah, orang boleh terima tak dia? Bila dia nak berubah, siapa yang akan mengata dia? Kan? Orang akan mengata, orang akan bercakap. Kan? Daripada fear zone tadi, zon ketakutan, barulah dia akan masuk kepada zon pembelajaran. Barulah dia akan belajar, oh rupanya macam ni, bila duduk dengan geng tabligh, baru dapat kekuatan, duduk dengan orang masjid, pun dapat. So terus sekali, saya nak ceritanya, bahawa sebagai mak ayah lah, walau macam mana keadaan anak kita, jangan buang. Sebab tu saya kata doa anak yang soleh, doa daripada mak ayah ni adalah doa yang sangat mustajab, yang sememangnya satu senjata yang perlu kita gunakan. Saya sendiri tuan sekalian, adik saya ni nakal. Saya ni bapa saya meninggal dunia pada waktu umur saya darjah 5. Jadi saya membesar dengan ibu tunggal. Adik saya masa tu darjah 3. Tuan sekalian, adik saya ni dia punya nakal dia banyak solat tahajud lah. Biasa tahajud ni orang di masjid, di rumah kan. Oh, dia tak, tahajud dia lain sikit. Dia banyak di jalan. Kadang-kadang 1 tayar, kadang-kadang 2 tayar. Kalau faham, tak faham sudah. Willy. Kan? Abang saya, ASP polis, balik bergaduh dengan adik, tendang pintu pecah. Tak takut. Abang saya ni, masing-masing, kami ni paling risau ni tentang dia seorang ni. Masuk universiti, dia punya result, ya Allah, teruknya result. Sampai PTN. Banyak betul aku punya P. PTN tu tarik balik pinjaman sebab result terlalu rendah. Tapi tuan sekalian, hikmah bila mak saya sabar. Kadang-kadang saya masa tu saya memberontak. Saya tak faham kenapa mak ni sabar sangat. Adik nak telefon masa tu, saya ingat tahun 90-an. 99, 98 macam tu. Tuan-tuan bayangkan, mak saya beli handphone untuk dia. Masa tu kita ni marah lah.
Apa ni, minta handphone bagi handphone, minta PlayStation bagi PlayStation kan, kita geram kan. Tapi dia sebabkan mak sabar, doa yang kita tak faham masa tu. Saya tu sekalian, nampak je muka skema macam ni, pernah lari rumah tau. Nak cerita keadaan masa remaja memberontak. Tapi tuan sekalian, rupa-rupanya hikmah bila mak kita sabar, dia minta dengan Allah sungguh-sungguh kan. Sekarang ni kadang-kadang saya segan. Sebab apa? Yang duduk dengan mak saya, yang jaga mak saya sampai sekarang adalah dia. Saya duduk Kuala Lumpur, adik saya duduk di Kelantan dengan mak saya. Yang tanggung segala perbelanjaan dia. Walaupun kita bagi duit, tapi yang tanggung ke semua sekali dia. Sebab tu sekalian, dalam kita tengoklah perubahan anak kita ke semua, kadang-kadang yang benda yang paling penting adalah kesabaran kita dan juga kebergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Soalan yang seterusnya kepada Ustaz Cik Mat, apakah booster-booster yang terbaik yang boleh jadikan sandaran dan menguatkan motivasi seseorang untuk berhijrah? Silakan Ustaz. Bismillah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan masih okey tuan-tuan Boleh Apa booster? Soalan dia booster kan. Tuan-tuan dan perempuan, kalau anak kita peperiksaan, dia kena hantar kem pecutan akhir, betul tak? Kalau kereta kita, dia kena buat apa Tuning lah. Saya tak pandai melajukan kereta, saya bawa sedia ada je. Awak pasang apa nama? Pasang nose Kalau game tu dia ada nose dia kan. Siapa biasa main game kan, dia ada booster dia, bila tekan pun dia pergi. Sebagai manusia tuan-tuan dan puan, nak buat perubahan, apa booster dia tuan-tuan? Saya kira berdasarkan sedikit pengetahuan dan pengalaman, booster yang paling mujarab adalah doa tuan-tuan. Doa lah booster untuk kita buat perubahan. Kenapa tuan-tuan? Dengan doa akan menjadikan manusia itu kuat. Dengan doa akan membantu manusia menjadi tenang. Dengan doa akan membantu manusia menggerakkan benda-benda yang dia tak mampu gerakkan. Kerana itu Nabi kata doa itu adalah senjata untuk orang beriman. Doa silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata untuk orang beriman. Maka kita masuk tahun baru ni tuan-tuan, kita kena gandakan doa kita. Minta semua benda apa kita nak minta tuan-tuan. Jangan kita kedekut dalam berdoa. Sebelum ni saya rajin doa tuan-tuan. Sampai satu masa saya pun stop. Sebab saya rasa saya minta dunia banyak sangat. Lepas tu saya kira, Nabi suruh ke kita doa banyak-banyak macam ni? Minta itu, minta ini, saya stop. Sampailah masa tuan-tuan dan perempuan, saya baca satu buku yang disusun oleh Imam An-Nawawi, kitab Riyadhus Salihin, kitab hadis Nabi. Dalam tu Nabi kata, berdoalah kamu, nescaya Allah akan makbulkan. Nabi sebut, berdoalah tuan-tuan, nescaya Allah akan makbulkan. Dan Nabi sambung, atau kalau tak makbul, Allah jauhkan kita daripada mara bahaya, bala bencana. Bila saya baca hadis tu, saya tersentak tuan-tuan. Rupanya Nabi suruh kita doa. Rupanya Nabi nak kita doa. Tuan-tuan, apa saja hajat yang belum tercapai, doa tuan-tuan. Saya tahu dalam ni ramai mungkin ada yang tak pernah pergi umrah. Doa nak pergi umrah. Ada yang tak pernah dapat panggilan haji. Doa dapat haji. Ada yang nak anak berubah, dapat straight A. Doa untuk anak. Ada yang nak naik pangkat. Doa dapat naik pangkat. Ada orang tak nak naik pangkat. Yang penting naik gaji. Buat apa naik pangkat tuan-tuan? Kerja banyak lagi. Nak naik gaji, doa naik gaji. Ada orang nak tukar kereta baru, doa minta kereta baru. Doa tuan-tuan. Doa sahaja. Sebab Nabi kata, kalau tak makbul apa jadi?
Allah ganti dengan Allah jauhkan kita daripada mara bahaya. Subhanallah. Tuan-tuan, start pada tu saya doa. Semua benda nak saya doa. Dapat tak dapat, nombor 28. Betul tuan-tuan? Itu semua urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja kita sebagai manusia, usaha, dua, minta. Tapi ulama ajar jugalah, jangan lebih sangat dunia. Minta akhirat juga. Minta Allah ampun dosa, minta masuk syurga tanpa hisab, minta dapat jumpa Nabi, minta dapat lalu titian sirat, minta dapat minum telaga Kausar, minta dapat syafaat Nabi, minta juga akhirat-akhirat, minta juga, kemudian minta yang dunia. Nabi kata mintalah, nescaya Allah akan makbulkan, Allah atau Allah jauhkan daripada bahaya. Sahabat Nabi dengar macam tu. Depan sahabat Nabi cakap macam tu, sahabat yang dengar tu terus cakap, kalau macam tu aku akan doa banyak-banyak. Wah, nampak tuan-tuan? Sahabat Nabi kata, kalau macam tu aku akan doa banyak-banyak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata sesungguhnya pemberian Allah itu lebih banyak daripada apa yang kau duk minta. Nikmat Allah duk bagi selama ni sebenarnya lebih banyak. Subhanallah. Maka di sini kita belajar satu perkara tuan-tuan. Apa booster kita nak cipta perubahan ni? Doa lah tuan-tuan. Perbanyakkan doa. InsyaAllah Allah memakbulkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sempena tahun baru tuan-tuan dan puan-puan, syukur Alhamdulillah Allah bagi saya kesempatan tuan-tuan. Kesempatan untuk tulis sebuah buku. Saya ni banyak ceramah budak-budak tuan-tuan. Saya tanya juga penganjur, boleh ke saya bawa buku? Dia kata boleh. Saya nak cerita pasal buku saya, boleh tak? Boleh. Dia minta izin tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Allah bagi saya rezeki sikit, peluang masa, sedikit kudrat untuk tulis buku yang bertajuk 30 doa pelajar cemerlang. Ini buku yang ketujuh saya tuan-tuan. Tuan-tuan dan tuan-tuan, buku ni saya tulis untuk anak-anak. Siapa sini ada anak remaja tuan-tuan, nak anak jadi pelajar cemerlang, tuan-tuan dan puan-puan, suruh anak berdoa rajin-rajin. Saya ni hujung tahun tuan-tuan, yang saya tak larat ni selalu ceramah pejutan akhir. Apa saya nak ceramah tuan-tuan? Saya akan cakap kau ni ma'asalamah ila liqa', bye-bye je. Kau dah akhir-akhir baru nak buat motivasi, buat daripada awal. Pelajar cemerlang tak buat pejutan akhir. Betul tak tuan? Setuju tak? Ha? Nampak ramai mengangguk tu, alhamdulillah. Betul tuan-tuan, pelajar cemerlang tak ada pecutan akhir. Pelajar cemerlang tak bagi tuition. Pelajar cemerlang cukup apa cikgu ajar kat dalam kelas, sebab dia bagi tumpuan. Masalah anak kita apa dia? Dia tidur. Masalah anak kita apa dia? Dia sembang. Masalah anak kita apa? Dia melukis gambar cikgu. Elok cikgu tu misai dia panjang sampai ke bawah. So tuan-tuan, dia tak dapat apa cikgu ajar. Bila dia tak dapat apa cikgu ajar, dia jawab merapu. Kan? Dapat soalan susah, apa dia jawab? Semoga cikgu yang memberi soalan susah ini disusahkan oleh Allah. Pula. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila dia dapat jawab soalan susah, dia tak mampu jawab, mak ayah tengok result rendah. Apa mak ayah buat? Mak ayah hantar tuition. Sebenarnya tuition bukan untuk budak cemerlang, tuition untuk budak malas. Tuition untuk budak yang tak fokus. Tuition untuk budak yang kuat sembang. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita, anak kita betul-betul fokus dalam kelas bagi tumpuan, dia tak perlu benda-benda ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang saya cakap kan. Jadi last minute ni adik-adik, kau tak ada harapan dah. Melainkan iya betul, saya cakap macam tu lah tuan-tuan. Saya cakap dengan dia, kau bacalah Yasin setiap malam sekalipun. Kan, dah akhir-akhir ni kan. Kau ambil lah Yasin tu, kau roboh, kau minum air Yasin sekalipun. Dia kata, tapi kalau usaha kau tak selari doa, tak mampu juga. Jadi sekurang-kurangnya tak apalah, sekurang-kurangnya usaha kau sikit, tapi doa banyak. Mudah-mudahan doa boleh ubah takdir. Itulah saya kata tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka atas sebab tu lahirlah buku ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, buku ini untuk bantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada anak lah tuan-tuan ya. Ada anak, saya sangat sarankan. Hari ini saya bukan nak jual tuan-tuan ya. Hari ini saya sedang membantu sebuah surau kat kampung saya untuk bina menara azan.
Ini usaha saya. Surau kampung mana mampu tuan-tuan dan puan-puan, kan? Apa ada lah, jemaah pun 10 orang. Jemaah 10 orang, 4 orang adik-beradik saya. Emak saya, adik saya 2 orang, campur saya seorang kan. 6 orang lagi orang kampung. Kalau hujan, 4 orang saja tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah usaha saya sikit. Kalau siapa yang nak dapat buku ni, saya sedang bantu surau tuan-tuan dan puan-puan. Buku ni nanti boleh dapat kat belakang. Saya jumpa dengan Ustaz Saiful tadi, kan? Dia kata boleh dapatkan di pentas utama sebelum Hijaz menyanyi. Tuan-tuan saya pun tak bawa banyak. Okey. Kalau tuan-tuan dapatkan malam ini, dia ada special tuan-tuan ya. Kalau dapatkan besok, specialnya dah habis. Okey, kalau besok boleh beli secara online. Beli online mahal sikit, saya kaya, alhamdulillah. Ya, kalau beli malam ni dia murah sikit lah tuan-tuan. Harga online 25 campur postage 30. Malam ni sahaja 15. Dan yang bagusnya 15 tu separuh untuk surau. Jadi hari ni memang jualan amal yang saya buat tuan-tuan. Yang bagusnya hari ni 15, separuh untuk surau, separuh je balik pada saya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, itu sahajalah yang saya mungkin dapat kongsikan sebagai penutup daripada saya. Tadi pun kata terus buat penutup. Penutup dia tuan-tuan, jangan kita tinggal doa tuan-tuan ya. Jangan kita, itu booster kita. Booster kita. Siapa doa makbul tuan-tuan, benda kecil jadi besar. Siapa doa makbul, benda susah jadi ringan. Siapa doa makbul, benda yang tak mustahil. Benda yang tak mustahil pula dah. Benda yang mustahil. Benda yang mustahil jadi tak mustahil tuan-tuan, insya-Allah. Sebab bulan, bintang, matahari semua Allah boleh gerakkan. Setakat nak gerak untuk kita punya sikit impian kita, tak ada masalah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala, bergantung harap kita sungguh-sungguh pada Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, saya buat kesimpulan sikit saya bagi setiap panel bagi 2 minit untuk buat kesimpulan. Silakan Ustaz. Okey, saya tuan-tuan sekalian, saya sekarang ni berdepan dengan banyak kes berkait dengan rumah tangga, penceraian yang berlaku di usia emas. Sekarang ni banyak kes-kes yang macam tu. Seusia emas lah. Banyak umur 50 nak bercerai, 60 nak bercerai. Dan saya perhati apa punca kes-kes ni berlaku. Salah satu puncanya adalah apabila rumah tangga sebegini ada konflik, tapi tak pernah dibincangkan di peringkat awal. So dia terkumpul. Bila dah anak-anak dah besar, okey, sekarang masuk untuk saya cari kebahagiaan sendiri. Itu banyak berlaku. Satu. Kemudian saya tengok juga antara masalah rumah tangga perceraian banyak kes berlaku ni adalah disebabkan tidak mampu berbincang. Dia tak boleh bincang. Isu kecil pun tak boleh nak bincang, apatah lagi isu besar. Jadi disebabkan itu saya tulis buku ini, tajuknya Susahnya Nak Cakap Dengan Awak. Tips dan strategi berbincang dalam rumah tangga. Sebab buku ni memang betul-betul cara nak bercakap. Kan, cara nak bercakap dengan pasangan, khususnya cara nak tegur suami. Orang perempuan kadang-kadang dia lupa sebab suami ni sebenarnya dalam Islam, bagaimana Allah dalam Islam meletakkan suami itu pada satu tempat yang sangat tinggi. Cara nak tegur suami ni berbeza dengan cara isteri tegur suami. Apa ni suami tegur isteri sebenarnya. Jadi saya detailkan dalam ni. Jadi siapa berminat, saya tak bawa banyak, kat kedai buku tak ada. Ada di belakang. Biasanya harga satu ni 40, tapi malam ni 30 saja boleh dapatkan di belakang lah. Dan terus sekalian, sebagai kesimpulan saya nak simpulkan dengan satu lagu. Saya nyanyi sikit boleh? Antara booster perubahan adalah berkaitan dengan lagu ini. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang bererti. Bersih saya pula ya. Panel-panel mati, moderator mati, pengerusi mati, jemaah mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang bererti. Teman sekalian, bila masuk tahun baru, apa yang berkurang? Sebenarnya berkurang, bertambah angkanya umur.
tapi usia kita makin berkurang. Dan yang paling menakutkan kita, kalau macam contoh air ni, bila kita tuang, kita masih tahu berapa balance dia. Kita boleh rancang berapa banyak kita nak guna untuk kita gunakan balance ni. Tetapi bayangkan usia kita, kita tak tahu habisnya balance-nya tinggal berapa. Mungkin malam ni, mungkin besok. Maka disebabkan itulah sentiasa ingat mati, maka inilah antara booster yang akan menyebabkan kita akan berusaha untuk buat yang terbaik dalam hidup kita, semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okay. Silakan Ustaz Cik Mat. Bismillah. Tuan-tuan, pantun dua kerat lah kesimpulan. Pat siku lipat, janganlah kita tinggal solat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah forum kita pada hari ini. Saya nak tutup dengan dua pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah, tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.